What's up guys, welcome back to the video. Okay, hari ni aku nak share dengan korang 7 beginner mistake dalam building muscle. Jom. Alright, point yang pertama yang aku nak cover adalah korang tak cukup makan. Okay, point ni untuk beginner, untuk gain weight ataupun untuk build muscle. Macam aku cakap dekat video aku yang lepas, korang kena pastikan korang berada di dalam caloric surplus untuk korang gain weight. Dan dengan maintain berada di dalam caloric surplus dan juga korang cooperate dengan weight training, korang boleh build muscle. Tapi masalahnya kalau korang tak cukup makan in the first place, susah untuk korang develop muscle. Masalahnya dekat sini, ramai orang rasa dia makan dah cukup, tapi masalahnya tak cukup juga. So kalau korang rasa badan korang lambat nak naik, korang kena check video aku yang lepas berkenaan dengan tips bulking. Klik je dekat atas ni. Alright, mistake yang kedua beginner selalu buat untuk build muscle adalah too much cardio ataupun terlalu banyak buat cardio. Alright, terlalu banyak buat cardio bukanlah satu mistake yang membuatkan korang tak ada result langsung. Tapi kalau korang cuba untuk dapatkan kalori surplus dalam sehari tetapi korang burn terlampau banyak, so at the end of the day, dia punya surplus tu akan berkurangan. So akan lambatlah sikit korang nak gain weight, lambatlah sikit korang nak build muscle. So bagi korang yang aktif macam jogging, cycling, berenang, main bola, main futsal, main badminton ke, tak kisahlah apa pun jenis cardio yang korang buat, kalau korang try to gain weight ataupun korang try to build muscle, korang check balik dan try to limitkan sikit. Dan aku pasti kalau korang try to limitkan sikit, korang akan slowly nampak result. Alright, point yang ketiga adalah recovery ataupun tidur korang tak cukup. Okay, bagi korang yang baru start main gym ataupun baru start workout, nak build muscle, nak gain weight, aku pasti korang dah tahu okay, kena jaga makan, workout kena buat workout ini, workout itu. Tapi korang kena pastikan recovery korang sama penting dengan benda-benda tadi. Korang kena ingat muscle korang build masa kita tengah rest, masa kita tengah tidur. So kalau korang kurang tidur, kuranglah masa untuk badan korang repair muscle-muscle yang korang dah pump dekat gym tu. Kalau tidur korang tak cukup, bukan saja dia effect korang punya recovery, tapi dia akan effect korang punya performance bila korang nak start workout balik. Contoh, malam tadi korang tidur tak cukup dan the next day korang nak workout balik, dah tak larat, lepas tu mood pun tak okey. So daripada korang boleh, biasanya korang boleh maintain performance yang cantik dekat gym, mood pun baik, boleh workout tak ada masalah, bila tidur tak cukup, dia akan kacau benda-benda macam ni. So pastikan tidur korang cukup. So kalau mistake ni berterusan, lambat korang akan dapat result. Alright, point yang seterusnya adalah train satu body part per week. Alright, yang ni controversial sikit sebab ramai beginner yang start dengan bro splits. Macam hari ni chest day, besok back day, besok leg day. So bagi aku explain dulu, bagi korang yang rasa okey dah, memang selama ni dah lama gila main gym, memang guna splits ni memang berkesan. Ramai pro bodybuilder pun masih gunakan splits ni, so tak ada masalah untuk beginner yang follow splits ni. Tapi kalau korang rasa korang nak lagi cepat, especially untuk beginner sebab bila korang baru start nak main gym, baru start nak workout, korang punya development muscle lain dengan orang yang dah lama workout. Kalau korang baru start, dia punya development muscle dia sangat laju dan korang boleh nampak result dengan cepat. Tapi semakin lama korang main gym, over the years, korang kena put more effort daripada beginner. So untuk yang beginner, kalau korang nak maximizekan result korang, korang at least train satu body part 2 kali dalam seminggu. So korang akan dapat result yang lagi cepat. So sebagai contoh, kalau korang ada 6 hari dalam seminggu untuk workout, korang boleh try push pull legs, rest day, push pull legs. So korang 2 kali hit satu muscle group dalam seminggu. So kalau korang ada 5 hari pula, korang boleh try chest back, shoulder legs, chest back balik, shoulder legs balik. Lepas tu korang boleh hit korang punya isolate exercise macam arms ke, korang nak buat leg extension ke, hamstring curl ke. So korang boleh buat hari yang last. Macam aku sendiri, aku workout 4 kali je dalam seminggu. Aku buat chest, back, bicep. Second day shoulder, leg, tricep. Dan hari ketiga rest. Hari keempat tu aku repeat balik macam hari pertama tadi, iaitu chest, back dengan bicep. Dan hari kelima legs, shoulder dengan tricep. Dan hari ke-6, 7 rest. Dan repeat balik macam tu. So kalau korang ada 3 kali je seminggu untuk workout, korang boleh try full body workout untuk 3 hari tu. So yang ni common sebab
most of klien aku pun 3 kali seminggu je ada masa untuk workout. Especially untuk beginner, aku cooperate 3 kali seminggu full body workout. And untuk full body workout tu korang boleh fokus on compound movement instead of isolate exercise. So kalau korang tak ada masa banyak untuk workout dalam seminggu, tak perlu untuk korang fokus terlalu banyak dekat bicep curl, tricep semua. Yes, memang korang nak nampak korang punya tangan nampak lagi cantik apa semua kan. Tapi kalau korang ada 3 kali je seminggu, korang boleh fokus dekat compound movement dulu. Kalau korang ada masa lebih, then baru korang boleh hit masa-masa kecil ni. Sebab rugi masa kalau korang hit masa kecil tapi masa-masa besar korang tak hit sangat. Alright? Tapi korang kena ingat, result tak sama dengan orang yang spend 6 hari seminggu dengan orang yang spend 3 hari sahaja dalam seminggu. So lagi banyak volume korang put dalam exercise korang, so lagi cepatlah result korang boleh dapat. So depends dekat masa yang korang ada. So untuk beginner yang tertanya-tanya splits mana yang korang nak follow, korang boleh try dulu. Macam yang aku cakap ni, ikut berapa hari dalam seminggu yang korang ada. Dan untuk yang dah advance, geng-geng yang dah lama main gym, korang pun boleh try juga. Maybe korang dah lama buat bro splits ni, Isnin je chest day, Isnin je chest day, Isnin je chest day. Dah bosan dah, korang boleh tukar. Macam aku pun, aku dah start bosan dah. Then kita try tukar so that kita tak asyik buat benda sama je. Daripada dulu sampai sekarang nak buat benda sama, bosan. So tukar sikit. Alright, mistake yang seterusnya adalah ego lifting. Okay, mistake ni berlaku disebabkan ramai yang rasa main berat equal to dapat result dengan cepat. So letak weight banyak-banyak, pam. Tapi form entah ke mana, hayun sana sini, lepas tu lama-lama boleh dapat injury, lepas tu stop gym. So benda-benda macam ni yang kita tak nak. So kalau nak cerita pasal progressive overload, iaitu macam mana korang nak menyusahkan exercise korang tu in order untuk maximiskan muscle building, tak semestinya weight sahaja. Banyak lagi benda-benda yang kita boleh ubah untuk menyusahkan exercise tu untuk maximiskan korang punya muscle building. So untuk exercise, aku nasihatkan korang kena fokus dekat form dengan teknik. Itu yang nombor 1 sekali. Sebab kalau korang main berat tapi form korang salah, teknik korang salah, bukan je korang tak dapat nak hit muscle yang sepatutnya korang kena hit tu. Maybe korang boleh rasa, tetapi pump tu hanyalah sikit dan dia lebih kepada muscle-muscle yang tak sepatutnya bekerja. Untuk exercise tu pun dia bekerja dan makin lama joint korang pun boleh dapat injury juga. So benda-benda macam ni yang kita kena elak. Pastikan korang learn untuk buat exercise tu dengan form yang cantik dulu, dan korang tambah weight slowly. Kalau dah rasa 10 kg dah rasa ringan, dan baru tambah 15 kg. 15 kg dah rasa ringan, 20 kg. So slowly, jangan rushing dalam workout korang. Benda ni lama, ambil masa lama. Korang jangan rushing. So bila kita cerita pasal progressive overload ni, banyak benda-benda yang korang boleh manipulate. Contoh macam repetition, jumlah sets korang, tempo, range of motion. So kalau korang nak belajar benda-benda ni, jangan lupa subscribe channel aku. InsyaAllah aku akan cover semua topik-topik ni. Jangan lupa subscribe, right? So move on dekat kita punya next point. Mistake yang selalu orang buat adalah tak monitor progress. Alright, aku tahu tak ramai sangat orang yang workout buat benda ni, sebab aku tak nampak sangat ramai orang yang buat. Tapi kalau orang yang betul-betul serius, dia akan buat. Okay, monitor macam mana? So benefit dekat orang yang hire personal trainer ataupun coach untuk dia orang punya workout, biasanya trainer akan monitor workout. Dia akan tulis apa semua, dia akan record. Kalau korang tanya-tanya monitor macam mana, okay, dia ada 2 benda. So nombor 1, monitor progress badan korang. So yang ni very simple. Kalau korang nak build muscle, korang nak gain weight, just monitor berat badan lah. Benda ni korang sendiri pun boleh buat. So korang timbang dan korang record, so that korang tahu, okay, bulan lepas, minggu lepas berat korang berapa, semalam berat korang berapa. Maybe korang tak ingat. So bila korang benda tu tertulis, benda tu boleh jadi motivation untuk korang konsisten tau. Sebab kalau korang dah record, korang rasa diri korang serius, dan korang akan try to be consistent dengan korang punya effort. Untuk monitor progress badan juga, korang boleh tangkap gambar. Tak kisahlah korang nak tangkap gambar hari-hari ke, korang nak tangkap gambar seminggu sekali ke, sebulan sekali ke, tapi kena ada, so that korang boleh nampak progress korang.
Sebab kalau korang makan, workout apa semua, korang tak berapa nak nampak korang punya result. Kadang-kadang boleh jadi penyebab korang untuk down juga. Tapi bila korang monitor semua ni, ada progress. Walaupun sikit progress tu, tapi ada, dia boleh jadi drive untuk kita to be consistent juga. So korang boleh try benda ni. Monitor yang nombor 2 adalah monitor korang punya workout performance. So macam aku cakap tadi, benefit dekat orang yang ada trainer, biasanya diorang trainer akan record, okay, klien hari ni buat exercise apa, berapa kg dia angkat, performance macam mana, intensity macam mana. So semua ada record. Kalau korang nak buat sendiri pun tak ada masalah. So once korang dah ada program, okay, hari Isnin nak buat apa, exercise apa, so dekat tepi tu korang boleh record, okay, hari ni berapa kg korang angkat, intensity dia macam mana, rasa dia macam mana. Korang boleh record ikut suka hati korang macam mana, tapi just record apa yang korang buat, macam mana performance workout pada hari tersebut. So korang juga boleh tahu dalam program sepatutnya korang kena buat 15 reps, tapi maybe hari tu performance tak apa bagus, tidur tak cukup, demam ke apa ke, tak sihat ke. So korang buat 10 reps je. So korang tulis kat situ 10 reps. So next week kalau datang balik day yang sama, program yang sama, korang tahu minggu lepas performance tak apa cantik. So benda tu boleh jadi drive untuk korang put more effort dekat next korang punya rutin. So korang tahu korang punya performance macam mana. Dan daripada situ, kalau korang monitor korang punya berat juga, so korang akan tahu, okay, minggu lepas buat 15 kg, okay, minggu ni rutin yang sama nak up sikit lah, 17 kg ke 20 kg ke. So over time benda ni akan naik. So korang ada documentation, korang journal korang punya program, korang punya performance apa semua. So benda ni sangat-sangat membantu. Kalau korang tak percaya, korang try buat dulu dan korang akan tahu apa yang aku maksudkan ni. Alright, mistake yang last kali yang aku nak cover adalah teknik bulking yang salah. Alright, so biasanya beginner yang baru nak start buat badan diintroduce dengan terms bulking, iaitu kena gain weight, tambah berat badan, makan macam-macam, makan je semua benda yang korang nampak depan mata. So memang betul korang kena tambahkan korang punya berat badan in order korang untuk build muscle. Tapi terms bulking ni bukan sahaja korang fokus dekat pemakanan semata-mata, korang juga kena pastikan korang punya workout on point, korang punya supplementation on point. So barulah korang boleh maximize korang punya result dalam bulking. So kalau korang ambil mudah benda-benda lain selain daripada pemakanan, especially korang punya workout, korang akan gain fat lagi banyak daripada gain muscle. So benda ni yang kita tak nak. So korang akan naik badan nampak lagi besar, tapi tak berapa nak cantik, dia sebu. So benda ni yang korang kena elakkan, especially untuk beginner. Alright, kesimpulan untuk semua tips-tips ataupun point yang aku bagi ni, tak semestinya kalau korang tak buat semua benda ni, korang tak akan dapat result. Tapi kalau korang rasa result korang tu slow berbanding dengan orang lain, tak berapa nak meet korang punya expectation, korang boleh consider balik, korang boleh learn balik mistake-mistake ni, dan korang boleh try to fix mistakes ni dan cuba follow aku punya advice dan kita tengok balik macam mana result dia. Alright guys, itu saja video untuk kali ni. Jangan lupa like this video. Terima kasih kepada korang yang dah subscribe channel aku. Kepada korang yang baru first time tengok video aku ni, terima kasih banyak sebab klik this video. And kalau video ni bagi manfaat dekat korang, jangan lupa subscribe. Jangan lupa juga turn on post notification supaya korang tak terlepas video-video aku yang macam ni. Kalau korang ada apa-apa nak tanya, just drop komen dekat bawah. Tanya je, aku akan cuba untuk reply komen korang dan pertanyaan korang. So thank you so much guys. I'll see you on the next one. Stay safe and stay awesome. Ciao.